Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik, kekalkan taufik pada kita untuk kita terus berusaha mengadakan majlis-majlis ilmu, yang mana ini adalah satu perkara yang penting sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kedudukan dia sebagai amal-amal masjid. Walaupun kita tak berada di masjid kerana kita berada kat rumah masing-masing mungkin, tapi ini adalah amal masjid. Ini adalah amal masjid. Sekarang ni PKP ialah dah berapa lama, kalau di Selangor pula lagi lama daripada tempat lain dan begitu terhad. Semoga kita terus sabar dalam keadaan ujian ini, kerana kita semua, saya pernah bagi tahu dulu yang bahawasanya ujian COVID ini bukanlah satu ujian yang kecil. Dia adalah satu musibah, bukan sekadar musibah kesihatan, musibah keselamatan, musibah ekonomi, tetapi ia juga adalah satu musibah kepada agama, musibah kepada amal-amal agama, musibah kepada keimanan. Jadi apabila kita masih lagi letak diri kita dalam suasana masjid, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan usaha kita ini adalah satu asbab besar untuk Allah Taala kekalkan hidayah dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan nusrah dan bantuan dia dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam musim-musim yang begitu mencabar ini. Ujian yang tak pernah tok nenek kita bayangkan, tapi rezeki kita yang bertemu ujian ini. Dan kita jangan fikir, oh tak apalah, kita sabarlah supaya nanti bila dah habis barulah kita mulakan balik aktiviti, mulakan balik usaha-usaha dan sebagainya. Kerana ia satu pemikiran yang salah, ia satu pemikiran yang silap. Perkara keimanan, perkara agama ni, dia tidak boleh terkesan dengan kebendaan. Dia tidak boleh terkesan, terikat dengan suasana. Walau dalam apa pun keadaan, agama ini perlu kita usahakan. Iman ini perlu kita usahakan. Sebab apa? Syaitan tak pernah berhenti daripada berusaha untuk menghancurkan agama kita. Untuk kita menjadi semakin kurang dengan agama, semakin jauh daripada Allah. Syaitan tak pernah berhenti. Bahkan syaitan sekarang ni menggunakan juga musibah ini untuk sungguh-sungguh, untuk kita ini diuji, kita ini diserang, bukan masalah berkenaan kesihatan, masalah ekonomi, masalah keselamatan, tetapi yang lebih besar ialah syaitan akan uji dan berikan serangan yang bertalu-talu, yang menimpa kepada iman kita. Syaitan akan gunakan suasana ini sebab bagi syaitan tidak ada perkara lain yang lebih penting daripada kita rosak agama kita, rosak iman kita. Sebab target dia satu je, dia punya KPI dia satu je, matlamat asas dia ialah nak bawa seramai mungkin anak Adam untuk kekal bersama-sama dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah jatuh hukum dah, iblis dan syaitan, koncu-koncu dia syaitan ni, Allah dah kata Ar-Rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim ni terjemahan kasar dia ialah ataupun terjemahan harfiah dia literally kita kata maksud dia ialah direjam. Tapi kita jangan nampak direjam tu maknanya kena baling macam orang lontar jamrah tu. Tak. Yang tu rejam juga nama dia. Tetapi ulama mengatakan maksud ar-rajim di sini ialah dilaknat. Maka syaitan dia tidak ada benda lain. Fokus dia punya tumpuan daya usaha dia punya kesungguhan dia tidak ada lain, tidak satu, tidak dua, tidak dua, tidak tiga, kecuali satu sahaja, iaitu untuk tengok macam mana anak-anak Adam ini akhirnya semua akan binasa, gagal, menderita, hina di dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Jadi jangan sampai musibah kesihatan, musibah keselamatan, musibah ekonomi ini membarah menjadi lebih teruk sehingga kita terperangkap, terjebak di dalam musibah keimanan. Jadi inilah tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala yang perlu kita perhatikan. Kita tak tahulah bila nak habis COVID. Musibah ini nampaknya masih berterusan. Nak kata berkurang pun nampak gaya tak macam kurang. Tapi apa pun, yang lebih penting sekarang ini kita lihat dalam keadaan ini macam mana kita tidak terkesan tentang usaha kita atas iman kita, kesungguhan kita untuk usaha atas ilmu, atas agama, kita tidak terkesan. Walau apa pun keadaan, kita tak berusaha untuk memastikan kita dapat jalankan perkara-perkara yang akan menyegarkan, yang akan menguatkan iman kita. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung lagi. Alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita yang seterusnya, masih lagi pada kitab. Tapi dah hujung-hujung dah ni, masya-Allah tak lama dah ni, tak berapa lay je lagi kita akan khatamlah kitab kita ni setelah sekian tahun kan. Masih lagi dalam bab pada menyatakan ikhlas. Pada bab pada menyatakan ikhlas. Jadi insya-Allah kita akan muzakarahkan, kita akan bincang apa yang diperkatakan oleh pengarang kita yang seterusnya. Sebab sebagaimana yang kita telah dengar pada yang lepas-lepas, nak bagi tahu bahawasanya ikhlas ini satu benda yang penting. Satu benda yang sangat penting, ia adalah syarat untuk amalan kita ini diterima. Mesti kita akan kata apa-apa niat pun lillahi ta'ala. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Maksud kerana Allah tu apa? Maknanya kita buat satu-satu perkara tu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ia adalah mencari syarat kepada sahnya satu-satu amal. Jadi kalau satu orang, katalah orang ni dia semayang 20 rakaat. Kan, semayang tarawih lah kot 20 rakaat kan. Semayang tu dia pulun, bagus punya pulun. Tapi dia tak niat. Ataupun dia niat semayang lain kan, tak jadi tarawih. Maknanya sebab apa? Niat ini adalah segala-galanya, dan maksud kepada niat ialah mengsengajakan sesuatu itu kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas ini dia ada kaitan dengan ketaatan kita pada perintah Allah. Dia bukan kata semata-mata kita buat tu kerana Allah saja, tetapi dia kena diikat dengan perbuatan yang kita buat itu memang kerana Allah suruh, memang kerana Allah Ta'ala suka. Tak boleh satu orang kata saya mencuri ini kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah, tak ada riak-riak saja, memang ikhlas kerana Allah. Tak betul lah. Kita tak boleh kata macam tu. Kan? Saya ni buat bukan kerana apa, kerana Allah Ta'ala. Saya mengumpat ni pasal kerana Allah. Bukan tu, tak boleh. Sebab satu perkara yang maksiat, satu perkara yang mengingkari perintah Allah tidak boleh kita nisbahkan kerana Allah. Tapi kalau kita buat satu-satu perkara atas pertimbangan kerana ia perintah Allah, maka insya-Allah kita akan dapat pahala yang sempurna daripada amal perbuatan kita. Satu orang yang niat kerana Allah, memang dia buat tu kerana ikhlas kerana Allah, maka walaupun kelihatan dua perbuatan yang berbeza, Allah boleh bagi pahala, Allah boleh terima dua-dua perbuatan tadi.
Rasanya saya dah cerita dia. Katalah satu orang ini dia sedang bermusafir, naiklah kuda ke, naik unta ke, naik keldai ke. Dia pun naik nak semayang, berhentilah di satu masjid tepi jalan. Dia pun turun daripada kenderaan dia pun nak pergi solat. Tengok-tengok tak tahu nak tambat kat mana kenderaan dia, tunggangan dia ni. Maka dia pun ambil satu kayu, dia cacakkan dekat dengan pintu masjid dan dia telah tambat tunggangan dia tu pada kayu tersebut. Dia pun masuk solat. Lepas solat dia pun keluar, dia pun buka tunggangan, dia pun teruskan perjalanan. Selang tak lama datang pula satu orang lagi pengembara, satu orang yang bermusafir pun naik tunggangan juga, turun nak pergi semayang. Turun daripada tunggangan, dia tengok ada satu kayu duk tercacak depan pintu masjid. Dia fikir, dia kata apa? Menyusahkan betul ni kayu ni. Siapalah yang cacak ni? Dia pun ambil kayu tadi, dia pun buang. Dia pun baling buang kayu tadi. Dua perbuatan yang sangat bertentangan. Kan? Agak-agak Allah Ta'ala nak bagi pahala ke bagi dosa? Yang mana dapat pahala, yang mana dapat dosa? Ulama menyatakan hakikatnya dua-dua ni dapat pahala. Walaupun dua ni adalah dua perbuatan yang sangat bertentangan. Satu orang pergi pacak kayu. Satu orang pula pergi cabut, buangkan kayu tadi. Yang sangat totally 100% berbeza, bertentangan. Tetapi dua-dua ni ulama kata akan dapat pahala. Dua-dua ni akan dianggap sebagai amalan kebajikan. Kenapa? Kerana dan tak lain dan tak bukan. Kerana apa? Kerana ia adalah ikhlas. Dia buat tu kerana Allah, untuk membuat perkara yang Allah suka. Orang yang pertama dia fikir, ni kalau aku cacak senang orang lain nak datang, nak tambat tunggangan kuda, keldai, unta masing-masing. Maka dia cacak kayu itu. Dia buat satu perkara yang Allah suka sebab dia nak bantu orang, dia nak mudahkan orang. Kemudian datang yang kedua ni pula, dia fikir, apalah kayu duduk tengah-tengah kat sini menyusahkan. Dia pun ambil, dia buang kayu tadi. Dua-dua ni dapat pahala kerana niat mereka itu buat kebaikan kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Tu kita kena faham. Tapi kalau dia buat itu kerana nak menunjuk pada orang, walaupun dua-dua buat benda yang betul asalnya, tapi yang ni pula dia buat macam tu kena tengok, ada satu orang duk perhati dia, maka dia telah pacak kayu tadi dengan perasaan, bagusnya aku kan. Tengok orang duk tengok aku, mesti orang puji, respect kat aku ni. Maka pada masa tu perbuatan dia tu walaupun bagus, Allah Ta'ala akan tolak. Itu juga satu orang yang cabut tadi kan, siapa ni? Tengok bila dia nak cabut kayu tadi, dia pun terasa bagusnya aku kan. Lepas tu dia tengok ada orang duk tengok aku ni, tengok kagum dah tu dia orang tu dengan aku ni kan. Jadi dua-dua orang ni pun tak akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab tu penting. Jadi kita kena syukur pada Allah. Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan untuk kita dapatkan mutiara-mutiara ilmu daripada pengarang musannif, penyusun kepada kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi pada perenggan yang seterusnya ini kita sambung. Pengarang telah berkata, dia kata apa? Dan ketahui olehmu, maknanya dia menarik perhatian kita supaya kita ni benar-benar memberikan perhatian apa yang dia nak bagi tahu selepas ini, bahawasanya ikhlas itu 3 tingkat seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Al-Qushairiyah. Jadi Syekhul Islam di sini maksud dia ialah Imam Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab dia Syarah Al-Qushairiyah, yang mana dia kalau ikut ejaan kat sini dia panggil pingkat. Jadi kalau saya semak-semakkan, pingkat ini sama ada salah ejaan yang dia maksudkan ialah pangkat, ataupun salah sebutan yang dia maksudkan ialah peringkat. Jadi sama ada kita nak baca peringkat atau nak baca pangkat, bagi saya semuanya betul lah, makna dia tak lari. Atau mudah kalau bahasa moden kita ni kita kata
ikhlas itu ialah berdasarkan Syekh Zakaria Al-Ansari kata, ia adalah ada 3 kategori ataupun 3 tahap, 3 peringkat, 3 pangkat. Jadi pangkat ataupun peringkat yang pertama ataupun pangkat yang pertama ialah bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah kerana Allah semata-mata, kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Jadi first class punya ikhlas ialah bila seseorang itu dia melaksanakan satu-satu amalan, satu-satu perbuatan semata-mata nak junjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia buat itu dengan penuh keyakinan ini adalah Allah perintah, Allah suruh, dan Allah sangat suka kalau saya dapat buat benda ni, maka saya laksanakan perintah ini, laksanakan perbuatan ini semata-mata demi menjunjung, mentaati perintah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia faham bahawasanya kejayaan manusia dan jin ini hanya dalam agama. Apa itu agama? Kita taat perintah Allah, cara tunjuk ajar Nabi SAW. Macam tu. Jadi kalau satu orang itu dia buat semata-mata kerana untuk mentaati atas dasar nak mentaati perintah Allah, nak junjung perintah Allah, nak melaksanakan apa yang Allah suruh, maka inilah ikhlas. Maknanya dia buat itu semata-mata kerana nak taat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana nak buat perbuatan yang Allah Ta'ala suka, nak buat perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah perintahkan. Maka ikhlaslah orang itu. Ikhlaslah orang itu. Tetapi kalau dia buat itu kerana selain daripada nak taat perintah Allah, selain daripada nak junjung perintah Allah, maka di sinilah yang kata ancaman kepada ikhlas tadi. Iaitu ini adalah peringkat yang pertama ataupun pangkat yang pertama. Ini adalah katanya pengarang yang lebih tinggi. Ini yang paling tinggi maknanya. Kalau seorang itu dapat buat satu perkara, ialah kerana ini dia tahu ini adalah perintah Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala nak, yang Allah Ta'ala suruh. Itu yang pertama. Pangkat yang kedua pula ialah ikhlas yang pertengahan. Tadi yang kira yang paling tinggi. Jadi sekarang ni yang sederhana. Pertengahan, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada seksa. Jadi kan kita biasa dengar ada orang kata, oh kita ni bukan nakkan syurga, bukan nak pahala kita buat ni, kita buat ni kerana redha Allah. Kan, jadi seolah-olah orang yang buat kerana nak masuk syurga, kerana takut masuk neraka ni seolah-olah tak ikhlas. Ini salah. Kerana apa? Salahnya itu, orang yang tak nak masuk syurga, orang yang nakkan pahala, orang yang nak jauh daripada neraka, orang yang takut masuk neraka ini, dia buat itu kerana ada satu bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak kata dia tak ikhlas. Sebab dia yakin sungguh dengan janji Allah. Neraka tu ada, syurga tu ada, dosa tu ada, pahala itu ada. Dosa banyak, akibat dia neraka. Pahala banyak, natijahnya ialah syurga. Jadi sebab itu, dengan yakin kepada janji-janji Allah inilah yang menyebabkan kalau kita buat satu perkara kerana inginkan ganjaran daripada Allah, syurga, dan jauh daripada seksa Allah, yakni neraka, ia masih lagi dikatakan sebagai ikhlas. Dia masih lagi dikatakan sebagai ikhlas. Jadi kalau tadi dia buat itu kerana yakin nak mentaati perintah Allah, dia yakin dalam perintah Allah ada kejayaan. Satu lagi, kategori kedua ni ialah dia buat itu kerana dia yakin dengan janji Allah. Masih lagi dia termasuk dalam perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi kalau ada orang kata, oh kita ni buat amal ibadat tak boleh sebab pahala, itu tak ikhlas. Salah tu. Sebab yang kata kategori ni ikhlas ni bukan barang-barang orang. Nama kat depan pun Syekhul Islam. Syekhul Islam ni ada berapa orang je.
Kecuali kalau Syiah dia ramai Syekhul Islam dia. Tapi kalau kita orang Islam ni tak berapa ramai pun sepanjang sejarah umat Islam ini yang ada seperti tadilah Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad Zakaria Al-Ansari. Jadi ini adalah yang ulama yang mendapat gelar sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam. Jadi kalau tidak, bukannya kecil-kecil anak. Jadi jangan kita nak bangkang, nak kata, jangan ikut logik kepala kita saja. Oh, tak boleh, itu bukan ikhlas. Wali'adzubillah. Ia masih lagi ikhlas. Masih lagi ikhlas. Cuma kalau ikutkan kategori yang dia berikan tu, maknanya orang yang buat semata-mata kerana nak taat perintah Allah, maka ikhlas dia tu dia panggil kategori 1 lah. Yang mantap sekali. Tapi kalau yang turun lagi sikit, iaitu dia buat itu kerana untuk dapatkan pahala, untuk jauhi dosa, supaya dapat masuk neraka, syurga dan terhindar daripada neraka, maka sebenarnya ia masih lagi dalam kita kata apa, kategori ikhlas. Kita tak boleh kata tak ikhlas. Kerana itu seolah-olah kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi ada 2 dah kategori ataupun 2 pangkat. Pangkat yang ketiga, jadi dia ni susun ikut urutan. Satu yang tinggi, satu yang sederhana dan satu lagi yang rendah. Dia bukan kata setara. Kalau ikut daripada pembahagian yang ditulis dalam kitab ini, ia adalah mengikut urutan. Jadi yang ketiga apa dia? Ikhlas yang lebih rendah itu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah. Baik, amal ibadah ni kita jumpa banyak kali. Adakah ikhlas ni hanya kita penting tentang amal ibadat kita sahaja? Jadi di sini amal ibadat itu bukanlah maksud amal ibadat setakat semayang, zakat, puasa, pergi umrah, pergi haji, bukan setakat solat, bukan setakat tu saja. Maksud amal ibadah ini ialah apa saja amalan kita, sudah tentu kita niatkan sebagai ibadah. Kita nak mencari keredaan Allah, nak mencari janji-janji Allah, kesukaan Allah pada kita kan. Jadi itu sebab itulah kita katakan sebagai ibadah. Jadi jangan kita fikir bila kata beramal ibadah itu terhad kepada amalan-amalan ibadah sedemikian. Bahkan kita berumah tangga, biarlah kerana Allah. Kerana kita berbuat baik dengan isteri kita. Memanglah sebab kita sayang dia, tapi sayang tu kenapa? Kerana Allah. Kita jaga anak-anak kita sungguh-sungguh dengan penuh tanggungjawab. Kerana apa? Kita yakin ini perintah Allah. Jadi semua yang kita buat itu masih lagi yang dikatakan sebagai amal ibadah. Sebab semua ada pahala dan semuanya kalau silap-silap boleh jadi berdosa. Sebab tu dia panggil amal ibadah. Jangan kita hadkan amal ibadah itu kepada yang ritual. Jadi di sini yang ketiga ataupun yang lebih rendah daripada yang 2 sebelum ini, iaitu mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Macam mana pula tu? Maknanya masih ikhlas ni. Kita kena faham, ini masih lagi ikhlas. Apa dia? Bila satu orang itu dia buat satu-satu amalan itu ialah untuk dapat kemuliaan ataupun manfaat dunia. Macam mana tu manfaat dunia? Jadi dia bagi contoh. Bila dia buat itu untuk dapatkan balasan ataupun ganjaran yang segera di dunia ini, bukan nanti akhirat, bukan nanti kat mahsyar dan sebagainya, maka dia jatuh pada kategori ketiga, iaitu seperti dia kata apa sini? Supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Yang pertama, maknanya ini nak bagi contoh. Contoh bagi yang pertama, apa yang pertama tadi? Iaitu seorang itu buat itu supaya Allah muliakan dia di dunia ni. Contoh, seperti mereka yang membaca surah Al-Waqi'ah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Itu contoh yang pertama. Kategori pertama iaitu dia buat satu-satu amalan itu ialah untuk tujuan manfaat
dunia. Kepentingan dunia lah kalau kita kata. For apa kita panggil worldly purpose. Kan? Contoh, baca Quran tu ibadah. Baca surah Waqiah itu ibadah. Tapi tujuan dia baca tu ialah supaya Allah murahkan rezeki dia. Sebab ada Nabi SAW bagi tahu tentang tu. Surah Waqiah ini seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku ni dah tua, lepas tu tak ada orang lelaki dah dalam rumah aku kecuali aku yang dah tua ni, yang lain tu semua anak-anak perempuan. Jadi aku duk fikir-fikir, aku nak supaya anak perempuan aku ni tak susah. Maka aku telah pesan mereka supaya membaca surah Al-Waqiah tiap-tiap malam. Sebab dia teringat janji Rasulullah, siapa-siapa yang baca surah Al-Waqiah tiap-tiap malam, maka Allah Ta'ala jaminkan rezeki dia tak putus, rezeki dia mudah. Jadi kalau kita buat satu-satu amalan, ialah kerana untuk dapatkan keperluan dunia seperti itu, dia tak salah. Dia tak boleh kita kata kau tak ikhlas. Tak. Sebab apa? Sebab ada unsur yakin dengan janji Allah Subhanahu Taala. Nampak tak? Unsur yakin pada janji Allah itulah yang menyelamatkan dia. Memang tujuan dia buat tu untuk dunia. Tapi dia buat dunia, walaupun dunia dengan keyakinan kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh dia apa dia pula? Seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Dan barang yang lainnya daripada tiga pangkat ini, maka tiada daya ikhlas, bahkan adalah ia riak. Jadi kat sini dia bagi tiga kategori dan contohnya, dan dia simpulkan, pengarang kita musannif simpulkan, kalau ada yang lain daripada tiga ni, maka orang tu tak ikhlas dalam nama dia. Tu. Jadi maknanya sangat penting lah untuk kita ini benar-benar beri perhatian supaya kita buat satu perkara itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dan supaya kita termasuklah dalam mana-mana kategori. Kalau kata kita memang kategori 3 dah, biarlah kategori kita itu adalah kategori yang diluluskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kategori yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa musannif bagi tahu? Dia kata, dan yang ketiga tu ialah bila satu baca katalah dia ni beramal dengan baca Qul a'udzu birabbin nas supaya dia tidak jadi was-was syaitan. Maka itu contoh yang kedua. Masih lagi ia ni tak nak binasa, kan? Dia yakin, maka dia amalkan surah ni. Tapi kalau kita buat satu perkara tu memang lari daripada tiga perkara ni, lari daripada tiga perkara ni, maka tiada dia ikhlas, bahkan adalah ia riak. Ikhlas ini lawan dia riak. Apa maksud riak? Iaitu kita buat satu perkara untuk orang lihat supaya orang puji. Jadi riak ini seolah-olah kita kata memperlihatkan satu-satu kebaikan untuk mendapat sanjungan dan pujian daripada manusia. Maka kalau kita ni keluar daripada tiga kategori yang disebutkan tadi, maka terjerumuslah kita ini di dalam riak. Wali'adzubillah. Dan riak ini sudah tentu sebagaimana yang kita dah jumpa kat depan, ia merupakan antara dosa-dosa besar, antara dosa yang memang boleh makan dalam sebab kita tak nampak, kan? Kita tak nampak. Jadi kita kena hati-hati, insya-Allah. Dan berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, kitab Arba'in Aqadiyah ni, dia kata, ini Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam juga Imam Ghazali ni, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu ada tiga perkara. Apa dia? Hakikat dan asal dan kesempurnaan. Jadi kalau nak hurai ikhlas ini, Imam Ghazali dia hurai, dia kata ikhlas ni dia ada tiga perkara. Pertama,
hakikat, asal dan kesempurnaan. Maka ini 3 rukun, dan maka ini yang dikatakan sebagai 3 rukun ikhlas. Ada 3 rukun. Pertama, dan bermula, maknanya yang nak mula daripada 3 tadi, asal yang dikatakan asalnya ialah niat. Tu ikhlas. Ikhlas ni dia asal cerita dia ialah berkenaan dengan niat kita. Artinya menghendaki akan wajah Allah Ta'ala. Wajah Allah. Apa maksud wajah Allah? Jadi wajah ini bukanlah maksudnya kita kena bayang muka. Tapi wajah di sini ulama menyatakan ia membawa maksud seperti yakni redha Allah, untuk kita mendapatkan semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Menghendaki akan redha Allah Taala kerana ada padanya ikhlas. Tu maksud asalnya perkataan yang kata ikhlas tadi. Ia terletak di niat. Asal ni sumber dia daripada niat. Dan bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat. Maknanya memastikan niat kita itu semata-mata kerana Allah dan tidak dicampur adukkan dengan perkara-perkara selainnya. Maka bermulalah ia termasuk dalam definisi sebagai yang dikatakan sebagai ikhlas. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi, dan bermula kesempurnaannya benar. Sifat benar. Jadi ikhlas ini, tahap yang dikatakan sempurna ikhlasnya itu ialah bila seseorang itu mempunyai sifat sidik, yakni sifat benar. Intaha, tu alif nun taha ya maksurah, tu maksud dia ialah intaha. Intaha ni maksud dia selesailah nukilan daripada kitab Imam Al-Ghazali. Ini jadi satu perenggan. Jadi di sini Imam Al-Ghazali menyatakan bahasanya ikhlas itu dia ada rukun dia, rukun yang 3. Yang pertama asal. Asal ialah niat. Yang kedua ialah hakikat. Hakikat ikhlas itu ialah menafikan campuran daripada niat. Maksudnya apa? Seorang itu buat satu perkara atau tinggalkan satu perkara semata-mata kerana Allah. Tu dia. Itu hakikat ikhlas. Apa dia? Dia tak bercampur aduk niat dia. Kerana Allah pun ya, kerana orang lain pun ya. Tak boleh. Hakikat ikhlas ni ialah dia buat satu perkara atau dia tinggalkan satu perkara kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan yang ketiga ialah kesempurnaan kepada ikhlas itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah sifat benar. Jadi tentang sifat benar ni kita akan bahas lagi dalam perenggan yang akan datang. Ada dibahaskan apakah yang dikatakan sebagai benar itu. Tapi mudah ceritanya, inilah 3 daripada amalan ataupun rukun-rukun kepada ikhlas, mengikut apa yang disyarahkan oleh Imam Al-Ghazali yang dipetik oleh pengarang kita, musannif kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi insya-Allah satu perenggan ni kita dapat selesai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pada kita semakin jelaslah perbahasan kita tentang ikhlas. Semakin jelaslah perbahasan kita tentang ikhlas ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam jadual yang seterusnya, pertemuan kita yang dijadualkan iaitu Ahad depan lah. Maknanya hari ini berapa bulan? 7 hari bulan. 2 dah. Cepatnya dah masuk 2 dah. 21. 21. Jadi surah An-Nur online. Untuk siaran 7 juga. Untuk siaran 7 dan 2. Semoga Allah SWT beri taufik untuk kita faham, kita dapat amal, bawa, pegang dalam kehidupan kita, dan sesungguhnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Dan sama-samalah kita teruskan doa semoga Allah Ta'ala segerakan tamat ujian-ujian keimanan kita ini, COVID-19 ini. Semoga Allah selamatkan iman kita, agama kita, dan Allah kembalikan
kepada kita suasana untuk kita dapat menunaikan perintah-perintah Allah dengan sesempurna yang boleh sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu adalah kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.